Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN mengagihkan zakat sebanyak RM120,000 kepada 600 pelajar dan keluarga asnaf di bawah program Setulus Kasih PTPTN. Menerusi program tersebut, sumbangan disalurkan menerusi akaun skim simpanan pendidikan nasional Simpan SSPN Prime selain penyerahan kotak makanan barangan keperluan harian. Bagi memastikan bantuan yang diberikan dinikmati oleh golongan sasa, program itu turut melibatkan kerjasama dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pemimpin setempat. PTPTN turut memaklumkan bahawa lokasi pertama bagi program Setulus Kasih itu adalah di Pulau Pinang. Niat ikhlas para guru sekolah kebangsaan SK Kang Chong Darat di Banting, Selangor yang mengadakan program untuk menarik minat murid datang ke sekolah berjaya mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila tersenarai antara 10 buah sekolah terbaik dunia dalam kategori Supporting Healthy Lives kategori. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Kang Chong Darat, Rozan Abdul Razak berkata pihaknya bersyukur program yang diusahakan hampir 4 tahun lalu yang mahu memperbaiki tahap kehadiran para murid di sekolah itu berjaya membuahkan hasil sehingga diiktiraf setinggi itu. Katanya lagi, program Minda Sihat Warga Sihat itu yang mewajibkan setiap pelajarnya untuk turut serta meliputi 5 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kota Kinabalu 93.9 FM. Kapsul Masa. Pada 20 Disember dalam tahun 1963, satu persidangan yang membincangkan soal-soal dasar pelajaran dan penyelidikan di Malaysia telah berlangsung di Kuala Lumpur. Persidangan ini dihadiri oleh institusi-institusi pelajaran dan pendidikan serta guru-guru dari seluruh negara. Antara kertas kerja yang telah dibentangkan termasuklah peranan badan-badan pelajaran dan penyelidikan serta guru-guru bagi kemajuan pelajaran dan pendidikan di Malaysia. Persidangan ini bersetuju menerima kertas kerja tersebut dan menambah beberapa syur lagi, antaranya penubuhan sebuah majlis pelajaran dan pendidikan pada peringkat persekutuan. Majlis tersebut dianggotai oleh badan-badan atau pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan dengan pelajaran dan pendidikan serta tidak berbau politik, di samping bertindak sebagai sebuah badan perunding. Rumusan-rumusan dari persidangan pelajaran Malaysia ini amat penting untuk menambah baik sistem pelajaran sedia ada dan menghasilkan satu sistem pelajaran kebangsaan dalam usaha menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah membiarkan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Negeri Sembilan 102.7 FM.
Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. 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 Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh terus buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Bagi edisi hari ini, di Selasa pagi 20 Jun 2023 bersamaan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Terima kasih Jalal, Pian dan juga penerbitnya Faiz Haji Osman yang dah pun sama-sama sediakan pengisian sebentar tadi di Warna Pagi IKIM. Masya Allah, penuh meriah kan ilmunya, manfaatnya, sama-samalah kita ambil intipati kebaikan itu dalam kehidupan kita. Namun nak teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya, teruskan mendengar sebab selepas ni ada rancangan syariah dan perundangan. Okey, dan sama-sama juga kita nak buat yang baik-baik lagi untuk hari ini, sebab bila kerja, bila buat tugasan, pasti kita boleh buat perkara yang baik. Dengan kita buat kerja ni pun boleh dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita buat kerja, kita buat tugasan, kita niat yang baik-baik untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nak dapatkan hati yang bersih, jiwa yang bersih. Amin. Semoga kita diangkatkan darjat dan semoga kita diberikan kebaikan itu berpanjangan. Amin amin insya-Allah. Nah, jom kita nak buka tirai dahulu untuk hiburan kita yang pertama bersama-sama dengan Dakmi dan rakan-rakannya. Lagunya Sahabat Selamanya. Teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sejak mula kita dipertemukan, terus terjalin keserasian, seiringan berlatih-latih bersama, sering jatuh dan bangun semula. Ada waktu benar kata-katamu,
satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. Is a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut keadilan. membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah-fitnah Dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah kau senyum. Kerana kalau kau senyum, kau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Seronoknya, promosi Banglo IBS datang lagi. Menariknya kali ini, Banglo IBS datangkan kembali reka bentuk yang menjadi pilihan ramai. Banglo IBS juga memberi hadiah-hadiah berupa kelengkapan rumah yang pastinya menarik. Nak dapat kat mana lagi kalau bukan dengan Banglo IBS? Maklumat lanjut hubungi 011-1310-7086 atau 011-1311-3403 atau layari FB, YouTube, IG dan TikTok kami @BangloIBS. Jom buat rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS indah, berbaloi dan selesa. Kuching 93.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan sekarang kita nak sama-sama ikuti lagi rancangan syariah dan perundangan. Itu jadual kita di setiap hari Selasa pagi dan seperti biasa anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM untuk sama-sama kita highlight lagi perbincangan yang bermanfaat ini, okey? Dan terus kita nak mengalung-alungkan tetamu kita pada siaran kali ini. Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun ada di konti waktu ini mengalung-alungkan yang berbahagia Tuan Sakaria Semela, merupakan ahli Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan NKI, merangkap ahli IKIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Sakaria? Alhamdulillah sihat. Syukur, masya-Allah. Syukur kita berada di Malaysia sihat dan aman. Betul kan? Tenang dan aman, bahagia kan? Yeah. Seramai kita bersama dengan pelbagai bangsa, agama, kaum, tapi semuanya hidup dengan penuh perpaduan dan harmoni. Okay. Baik Tuan Sakaria, sekali ini kita nak bertemu dan nak berbincangkan tentang topik yang sangat baik yang perlu kita memberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat pendengar kita. Kita nak cerita tentang tauliah dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Jadi jom kita nak tahu bagaimana sistem yang dikeluarkan, yang telah pun diberikan panduan. Jadi jom kita tahu dahulu sedikit sebagai mukadimah. Tuan Sakaria, silakan. Terima kasih Syafiq. Sama tu. Hari ini kita nak bincang topik yang baru-baru ini panas seketika. Dan semua saya ingat pelayar YouTube, penonton YouTube
ada juga di TV isu tentang serbuan oleh pihak berkuasa agama di suatu negeri ke atas majlis yang dikendalikan oleh satu pihak. Dan daripada video yang kita tonton itu, ada beberapa perkara yang boleh kita ambil untuk kita bincang dan huraikan. Belajar sesuatu kan? Di antara apa yang kita tonton dalam video tersebut, apabila penguatkuasa datang, ada respon daripada pihak berkenaan di situ mengatakan datang untuk tujuan apa kesalahan kami. Kami mengadakan program ini di tempat persendirian. Ya. Mana bukan di open space. Di tempat persendirian. Okey, ini satu isu yang menarik yang tak ramai daripada masyarakat kita yang faham. Dan ada ketika kita terkeliru antara permit polis dengan keperluan tauliah dalam pengajaran mengenai Islam. Okey, tajuk hari ini memang menyentuh perkara itu dan saya akan uraikan berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Lazimnya di tempat lain ataupun di sektor-sektor lain, tauliah ini disebut tentang permit, disebut sebagai permit. Tapi dalam sektor agama, pengajaran agama ini disebut tauliah. Tauliah itu yang lazim difahami bila sebut tauliah, mana kita ditauliahkan sebagai apa? ABCDE kan. Tapi kalau disebut permit itu adalah kelulusan, kebenaran untuk melakukan sesuatu. Dan perbezaan istilah ini juga yang saya percaya memberi sedikit konotasi kesalahfahaman. Dan ada juga suara-suara yang kita dengar bahawa saya sudah belajar daripada lulusan agama di universiti agama yang terkenal di dunia. Saya dah graduate bachelor in syariah atau usuluddin ke whatever. Dan ada juga yang berkata saya dah ada master dalam pengajian Islam di universiti ABCD. Dan ada lagi yang berkata saya sudah ada PhD dalam bidang tersebut. Dan saya seorang profesor. Dan ada yang kata saya profesor emeritus. Takkan saya perlu lagi tauliah. Inilah kekeliruan yang sering terjadi yang dalam perkara berkaitan tauliah. Jadi kita nak jelaskan bahawa tauliah ni pada anggapan kita, pada maksud undang-undang yang dikanunkan itu, tauliah adalah penting kerana ia menjadi kunci kepada kesahan seseorang itu untuk menyampaikan Islam. Walaupun orang berkata selalu mengambil hadis Nabi, balighu anni walau ayah, tapi jangan ambil secara literal. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jangan anggap semua orang boleh menyampaikan apa yang dia tahu kepada orang lain. Sebab apabila Islam ni ada tata caranya, ada tata kelolanya. Lebih-lebih lagi dalam sebuah negara yang pengurusannya, pentadbirannya, pemerintahannya ada kuasa tentang Islam. Kita jangan lupa, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah kepimpinan negara. Jadi kalaulah dalam negara kita undang-undang yang berkuat kuasa, sudah tentulah enactment pentadbiran undang-undang Islam ataupun akta pentadbiran undang-undang Islam oleh Persekutuan dan enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Kita ada 13 negeri dan satu wilayah. Tiga wilayah lah, tapi aktanya satu saja. Jadi apa yang dibuat ini adalah menepati kuasa ketiga tadi, Allah, Rasul dan ulil amri. Jadi peraturan ni, undang-undang ni tidak boleh ada sesiapa mengatakan ini undang-undang dunia. Memang undang-undang ni dunia, tetapi dia buat untuk meluruskan, melancarkan pengurusan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dia memang selari dengan kehendak Islam. Okey.
Apa yang undang-undang kita kata tentang tauliah, keperluan tauliah? Di Malaysia ada dua model undang-undang yang menyebut tentang tauliah. Salah satunya dimuatkan dalam Undang-Undang Pentadbiran Islam Negeri-Negeri. Dan satu lagi, dalam Undang-Undang Pentadbiran itu tidak disebut. Tetapi dia disebut di dalam Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Maknanya dia sebut mana sesiapa yang mengajar atau menyampaikan Islam tanpa tauliah adalah telah melakukan suatu kesalahan yang apabila disabitkan boleh didakwa, dan apabila boleh disabitkan dan boleh dihukum dengan denda sekian. Majoriti peruntukan yang ada di negara kita ni, denda kepada penyampaian Islam tanpa tauliah ni adalah maksimum. Denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, bila 35 ni, 5,000 3 tahun ini, orang selalu bercakap tentang Akta 355. Akta 355 ni Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah yang heboh diperkatakan. Akta itulah yang meletakkan hukuman maksimal setakat ini 356. 3 tahun, 5,000 dan 6 sebatan. Tapi untuk ajaran penyampaian agama tanpa tauliah ni, penalti dia 5,000 denda dan 3 tahun penjara. Maknanya apa? Maknanya kerajaan atau pemerintah bertanggungjawab nak kawal supaya penyampaian ilmu agama ini tepat dan betul, di samping apa yang disampaikan itu ni, masyarakat, rakyat tidak perlu keluh kesah apakah penyampaian ini betul atau tidak. Ialah realiti kehidupan ni. Kadang-kadang kita dengar kan, kita dengar ceramah tu, ceramah si yang konten ceramahnya kadang-kadang ada question mark. Betul kan ni? Betul kan ni? Nabi datang ke Malaysia. Betul kan ni? Ini tanggungjawab pemerintah untuk kawal supaya cakap benda yang betul. Kalau ada benda yang luar biasa sikit, jangan sampaikan kepada publik. Sebab publik ini, layman ini, dia kadang-kadang dia tak tahu apa yang sebenarnya. Dia hanya faham apa yang lazim dia dengar. Jadi ini tanggungjawab dan perlunya tauliah itu. Kemudian kita tengok semua negeri dan wilayah persekutuan memasukkan peruntukan wujudnya jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam yang dipengusikan oleh bersama mufti negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Apa maknanya ada jawatan kuasa pengawasan itu? Maksudnya ialah mereka ini diberi tanggungjawab, komiti ini diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan tauliah kepada siapa yang nak membicarakan tentang Islam. Tak kiralah kamu lulusan daripada mana. Dan kamu jangan anggap pula apabila dipanggil nak bagi tauliah seolah-olah nak uji ilmu yang ada pada kamu. Bukan itu maksudnya. Dan kalaulah kata lepasan universiti ternama Islam di dunia ni, kita nak interview, nak uji ilmunya sampai di mana, takkanlah kita tak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Dan takkanlah kita tak percaya ijazah sarjana yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Dan takkanlah kita tak percaya ijazah PhD yang dikeluarkan oleh universiti berkenaan. Bukan soal percaya atau tidak percaya. Tapi soalnya ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua orang. Saya dalam hal ini saya nak bagi perbandingan, buat perbandingan. Syafiq, cikgu-cikgu di sekolah, di Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan, Syafiq maklum tak bahawa mereka juga diberi permit mengajar? Kebenaran. Yes. Mana setiap cikgu tu dia ada permit tu. Ada permitnya, bukan bila daftar jadi pegawai pendidikan seswasta, dia terus automatik boleh mengajar. Tidak. Dia ada permitnya. Demikian juga di universiti. Setiap pensyarah tu ada permit mengajarnya. Mengajar tanpa permit adalah satu kesalahan. Saya nak bagi contoh dalam di IPTS, Institut Perkajian Tinggi Swasta, di bawah Akta 555, Akta 35, Akta IPTS 1996. Seorang
di bawah Seksyen 51 ni pengeluaran permit mengajar. Seseorang adalah mendapatkan permit mengajar yang dikeluarkan oleh ketua pendaftar sebelum dia boleh membenarkan mengajar di mana-mana institusi pendidikan tinggi swasta. Maknanya inilah maksud yang kita kata di dalam pengajaran Islam juga ada tauliah. Tauliah itu adalah permit. Maknanya ada tauliah dia boleh mengajar. Tanpa ada tauliah dia tidak boleh. Jadi ini perlu difahami oleh semua pihak bahawa janganlah mengatakan tauliah itu menyusahkan. Janganlah mengatakan tauliah itu dibuat atau diperkenalkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tidak. Dia untuk menjadikan nak menjaga reputasi penyampai agama itu sendiri. Supaya orang tak confuse. CA ni betul ke tidak? CB ni betul tak? Tapi bila dia dah tauliah, alhamdulillah selesai masalah. Maknanya kita mengelakkan tuhmahan. Ini perlu difahami oleh semua sebelum saya nak pergi detail tentang peruntukan undang-undang berhubung dengan keperluan tauliah. Okey, insyaAllah kita akan faham betul-betul kan bagaimana perhubungan ini dan undang-undang apa yang terlibat, dan kita tahu bagaimana pelaksanaan ini diberikan pendedahannya dan juga garis panduannya ada di situ. InsyaAllah seketika lagi Tuan Zakaria akan maklumkan kepada kita. Okey, kita nak berehat seketika buat anda jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka tap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambal recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. Is a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dalam pertemuan di rancangan syariah dan perundangan. Kita ada tetamu di konti waktu ini iaitu Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, juga merangkap sebagai ahli
Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Okey, kita bincang dalam tajuk yang nak memberikan kefahaman kepada kita, iaitu tauliah dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Baik, Tuan Zakaria, kita nak teruskan lagi untuk kefahaman kita bagaimana isu ini dilaksanakan dan juga bagaimana isu ini perlu masyarakat faham dan tahu apa enigma yang terlibat. Silakan. Ya, baik. Tadi kita dah cerita tentang keperluan ya. Sekarang saya nak mengajak pendengar radio IKIM dan penonton atau pelayar di FB dan YouTube IKIM, bagaimana undang-undang menyebut tentang tauliah ini. Saya nak mulakan dengan membaca atau memetik enigma pentadbiran agama Islam Perlis tahun 2006. Para pendengar kita, para penonton kita di Perlis, sila ambil perhatian. Jangan keliru lagi ya. Okey, Section 119, Section 119. Dia punya tajuk dia, nota bingkai dia adalah kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah. Mengajar ni termasuklah menyampaikan atau membicarakan. Subsection 1, Section 1191. Mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Section 118 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jelas kan? Menyampaikan perkara-perkara tentang agama Islam tak ada tauliah adalah suatu kesalahan dan hukumannya denda RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak majlis agama ataupun boleh mengecualikan sesiapa, mana-mana orang atau golongan yang dikecualikan oleh majlis di bawah Section 121 atau mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara yang tentang agama Islam di dalam kediamannya sendiri kepada anggota keluarganya. Jadi ada dua kumpulan yang dikecualikan daripada ada tauliah. Satu, bapa membicarakan Islam, mengajar Islam kepada anak-anaknya, isterinya, cucunya di rumahnya. Bukan di kedai, bukan di dewan, bukan di dewan ramai, bukan di masjid. Itu boleh. Kemudian satu lagi, exceptional ni adalah kepada mereka yang telah maklum. Tapi mereka yang telah dimaklumi ni pun, dia tidak boleh dapat kuasa secara automatik. Dia mesti ada permohonan dan boleh diberi pengecualian. Tanpa ada pengecualian oleh pihak berkuasa agama, dia tetap tertakluk kepada penyampaian agama, tidak ada tauliah. Ini yang saya membaca dan saya melihat YouTube, ada orang macam salah faham. Dan ada orang mengatakan, saya tidak dijemput untuk memohon tauliah. Ini perkara undang-undang, dia tidak ada jemputan. Dia kena faham, undang-undang ni dia semua orang sama level. Kan, kalau peraturan berkata begitu, kalau kaedah menyebut begitu, kamu buat tanpa ada itu, kamu adalah bersalah. Kamu tak boleh jawab, saya tak tahu. Ignorant itu tidak diterima, saya tak tahu. Takkanlah saya selalu cakap, tak ada orang panggil saya. Betul tak? Itu bukan jawapan dan itu bukan dalihan. Mana kita faham undang-undang ni. Okey, dia sebut tadi Section 188 yang dikeluarkan di bawah Section 188 bagi undang-undang Perlis ini. Siapa? Majlis hendaklah melantik satu jawatankuasa bernama Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam yang hendaklah terdiri daripada mufti sebagai pengurusi dan tidak kurang daripada 3 orang lain atau tidak lebih daripada 7 daripada jawatankuasa komiti untuk meluluskan tauliah itu. Maknanya undang-undang ni sangat jelas. Nak cakap tentang Islam mesti ada tauliah. Caranya ialah mesti memohon. Tak ada, jangan tunggu orang datang jemput kita. Kalau nak datang orang jemput, nak tunggu orang datang jemput kita,
Sila berceramah tanpa tauliah, akan adalah jemputan daripada pihak penguasa agama. Betul. Kalau itu terjadi, jangan marah. Itu saya bercakap tentang undang-undang di Perlis. Bagaimana pula undang-undang di Terengganu? Sebab Terengganu juga majlis Pesuruhjaya agama Islamnya mengeluarkan arahan supaya siapa yang tidak ada tauliah tidak boleh mengajar. Apakah Pesuruhjaya Hairul Islam ini dia cakap ambil atas angin atau berdasarkan undang-undang? Seksyen 3, Seksyen 103 Enakmen Mentadbiran Ehwal Agama Islam Terengganu 2001 menyebut bahawa mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sama lah. Penaltinya sama. Wordingnya pun sama. Ini nak ceritakan apabila Pesuruhjaya Agama Terengganu mengeluarkan arahan, dia merujuk kepada undang-undang ini. Undang-undang ini datang daripada mana? Kenapa seragam? Okey, dalam siri-siri sebelum ni kita dah cakap dah jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan di bawah di bawah negeri. Bukan yang di Indo ni, MKI. Majlis Kebangsaan bagi Hal Islam Malaysia. Maknanya persetujuan di peringkat itu dah ada. Di peringkat MKI, bila peringkat MKI dia naik kepada Majlis Raja-Raja. Raja-Raja sebagai ketua agama bagi negeri. Mereka telah bersetuju buat undang-undang itu. Jangan ada orang kata saya tak tahu undang-undang. Kena baca. Siapa yang berada di bidang berkenaan kena baca. Kena tahu, kena ambil tahu. Maknanya Pesuruhjaya Agama Terengganu dan penguatkuasa agama di Perlis melakukan tindakan yang betul dan tepat berdasarkan undang-undang yang ada. Itu di dua negeri. Di Kelantan, Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994. Sama juga di bawah Seksyen 91 menyebut kecuali mengajar membaca Al-Quran, tiada sesiapa pun boleh mengajar atau memberi penerangan mengenai ajaran Islam kepada orang lain dari rumahnya sendiri tanpa tauliah daripada ke bawah duli Yang Maha Mulia As-Sultan. Jelas, sangat jelas. Seseorang yang diberi tauliah mengajar atau memberi penerangan agama Islam adalah patuh dengan apa-apa syarat dan arahan Majlis Agama Islam berhubung dengan perkara itu, dan majlis boleh pada bila-bila masa menggantung, menarik atau membatalkan tauliahnya. Ini kena faham. Jangan pula ada orang berkata, saya dah dapat tauliah. Sedangkan tauliah itu ditarik balik. Mana pihak berkuasa agama, majlis agama ada kuasa untuk menarik balik tauliah atau membatalkan tauliah yang diberikan kepada seseorang. Kerana dalam pemberian tauliah itu, dia ada do and don't-nya. Ada syarat-syaratnya. Sebarang pelanggaran akan menyebabkan tauliah ditarik balik. Dan ada peruntukan di sebuah negeri tidak menyerahkan kembali tauliah yang ditarik balik itu merupakan suatu kesalahan. Ini benda-benda yang pada saya cukup jelas. Itu di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam. Kemudian macam di awal saya sebut tadi ada dua dimensi. Satu dia letakkan di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dan satu lagi dia letak di bawah Undang-Undang Kesalahan. Kalau di wilayah persekutuan Akta 559, dia letak di bawah kesalahan. Seksyen 11 mengajar agama tanpa tauliah. Itu di bawah Akta Kesalahan Jenayah. Mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan menurut Akta adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau di penjara tidak melebihi tempoh 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Penaltinya sama. Walaupun diletakkan di dalam undang-undang berbeza. Subsection 1 tidaklah terpakai bagi mana-mana orang atau golongan orang yang dikecualikan oleh majlis. Mana ada pengecualian. Dan mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam kepada di dalam kediamannya sendiri atau pada keluarganya itu dikecualikan. Nak bercakap di luar
Tak kiralah di Dewan Orang Ramai kah, di markas kah, di apa-apakah, wajib ada tauliah. Jangan melanggar undang-undang. Di Sabah, Sabah juga Kepulauan Tauliah ni dia letak di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Demikian juga di Selangor. Mengajar tanpa tauliah, denda dia sama 3,000 dia denda dia rendah sikit. Selangor tidak melebihi RM3,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun. Yang lain semua 5,300. 5,300. Tapi ia tetap satu kesalahan. Maknanya kita ambil poin bahawa nak ceramah, nak bercakap tentang Islam, nak tausiah ke, nak mengajar ke, nak apa lagi, nak tazkirah ke kepada publik, mesti ada tauliah. Di Johor juga sama. Penalti dia 5,000 3 tahun. Di Sarawak di bawah Ordinan nombor 46 tahun 2001, Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah. Dia punya penalti sama juga, 5,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali, dan ada exceptional. Ini yang kita kata. Saya tak perlu baca semua. Tidak perlu baca 13 enakman negeri dan akta. Tapi saya nak simpulkan bahawa keperluan kepada tauliah dinyatakan dengan jelas dan melakukan ceramah atau melakukan penyampaian Islam mengenai Islam kepada publik tanpa tauliah adalah suatu kesalahan. Itu kita simpulkan dan semua pendengar, semua penyiar, pelayar mesti faham. Kan, Masya Allah, contoh yang diberikan oleh Tuan Zakaria seperti tadi, bagaimana negeri-negeri yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang ini, dan kita kena faham apa penyediaan daripada kalau kita ada nak buat sesuatu pengisian di tempat-tempat tertentu, kan. Dan ini sebenarnya untuk menjaga dia punya keadaan dan juga situasi apabila kita mengajar lebih-lebih lagi dalam agama Islam, kan. Kita perlu tahu. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ni kita nak tahu lagi bagaimana pula dalam proses apabila nak buat ambil tauliahnya, kan. Siapa yang menentukan keadaan ataupun kelulusan tauliah tersebut. Baik, kita nak berehat seketika, dan untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadis dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifai. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my.
IKIM.com/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk rancangan syariah dan perundangan. Boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM. Kita ada tetamu kita yang berbahagia, Tuan Sakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, merangkap ahli IKIM. Kita bincang dalam tajuk hari ini iaitu tauliah dan keperluannya kepada pembicara berkaitan agama Islam. Okey, baik Tuan Sakaria. Ada juga yang bertanya, Tuan, bagaimana kalau sesuatu proses untuk pemberian tauliah itu, adakah dia perlu datang untuk mengambil apa-apa peperiksaan ataupun membuat sesuatu yang boleh diberikan tauliah kepada seseorang? Bagaimana, Tuan? Ya. Okey, kaedah pentaulihan ataupun kaedah pemberian permit itu berbeza antara negeri dengan negeri. Yang tapi dia ada kaedah lah, ada kaedah. Prosedur. Ada prosedurnya. Dan hari ini permohonan itu boleh dibuat online saja. Itu mudah. Mana permohonan online ini adalah permohonan, memasukkan permohonan penyertaan dokumen. Tapi itu bukan terhenti di situ. Itu proses awalan permohonan. Kerana selepas pihak berkenaan, pihak Jawatan Kuasa Kawalan Pendidikan Islam itu menapis, melihat, dan kalau mereka perlukan apa-apa dokumen tambahan, maknanya kita mesti bagi, pemohon mesti bagi. Dan sampailah kepada peringkat pemohon dipanggil untuk berhadapan dengan face to face dengan jawatan kuasa. Yang saya difahamkan kaedah itulah yang kadang-kadang quote menakutkan pihak pemohon ini, sebab akan berhadapan dengan pengurusi dia, mufti. Dia ada sesi temu duga? Yes. Mereka boleh panggil sampai untuk temu duga lah. Kemudian keahlian dia antara 3 hingga 7 orang. Mereka itu adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita tak ada asas yang cukup, ataupun kalau setakat berguru kepada YouTube yang tidak ada basic, ataupun sekadar kuat menghafal, tak faham dia punya structure, sudah tentu kita tak akan berani berhadapan dengan panel itu. Yalah, sebab dia ada panel akidahnya. Ya, semuanya ada. Panel ibadahnya kan. Semuanya pakar. Dan syariahnya. Jadi yang tu saya difahamkan, ada maklumat sampai pada saya, ada orang dia tidak bersedia berhadapan dengan itu. Tapi kita perlu terima hakikat bahawa bila kita nak menyampaikan tentang Islam, kita mesti peringkat, kita tahu di mana kedudukan kita. Bukan sekadar asbun. Syafiq tahu tak asbun? Asbun ni istilah yang popular di negara jiran. Asbun tu asal bunyi. Asal bunyi. Asal bunyi ada. Bosan nak cakap. Kita tak mahu masyarakat kita sewenang-wenangnya macam tu. Ya, dikelirukan. Sebab itulah siapa yang nak bercakap tentang agama tu, tak kiralah kamu datang dari mana. Semua Alhamdulillah lah sekarang semua datang dari atas muka bumi. Belum ada lagi yang datang dari langit. Siapa pun dia mesti ada tauliah ini. Saya orang bertanya, kenapa kita tak bolehkah tauliah ini atau permit ini dibuat standardized. 13 negeri dan satu wilayah ini, kalau dapat satu boleh pakai semua. Okey, setakat ini belum ada. Mana negeri-negeri terikat dengan undang-undang mereka sendiri. Sebab mereka keluarkan itu, keperluan kewajipan tauliah itu berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang mengatakan tauliah negeri hanya terpakai di negeri itu saja. Mana setakat ini belum ada gunaan satu negeri ke satu negeri. Dia mesti pergi ke satu negeri. Tapi boleh atau tidak masa akan datang kita standardize? Saya kata boleh. Boleh itu berdasarkan kita sudah ada platform di MKI, Majlis Kebangsaan Ehwal Islam. Dan tujuan MKI itu diwujudkan adalah untuk mengadakan penyelarasan pendidikan Islam
pengurusan halal Islam dan undang-undang. Undang-undang Islam. Mana satu masa nanti apabila ketetapan itu telah ada, persetujuan itu telah ada, saya mengharapkan supaya tauliah yang dikeluarkan itu boleh digunakan pakai di seluruh negara. Kita doakan, tapi waktu ini belum ada. Okey, Fik, saya bila bercakap tentang tauliah ni, macam di awal tadi saya kata, saya lebih suka kalau ini disebut sebagai permit. Untuk kita standardizekan dengan permit mengajar bagi guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga permit mengajar untuk para pensyarah di universiti awam atau swasta. Dan saya sekali lagi nak quote, kalaulah boleh mana-mana pihak di negeri yang berkaitan, cuba lihat Seksyen 51(1) ataupun Seksyen 51 Akta Institut Pengajian Tinggi Swasta 1996 ataupun Akta 555, Akta 35. Dia kata seorang sub 1, Seksyen 51 menyebut seseorang adalah mendapatkan permit mengajar yang dikeluarkan oleh ketua pendaftar sebelum dia boleh dibenarkan mengajar dalam mana-mana institusi pendidikan tinggi swasta. Permohonan permit mengajar di bawah akta ini adalah dibuat kepada ketua pendaftar dalam borang yang ditetapkan dan mengikut cara yang ditetapkan dan selepas bayar fee yang ditetapkan. Dia mesti isi borang, ikut prosedurnya dan ada fee. Kenapa ada fee? Ini ada maknanya. Apabila pada bila-bila masa selepas menerima permohonan bagi mendapatkan permit mengajar dan sebelum ia ditentukan, ketua pendaftar boleh melalui notis secara bertulis menghendaki pemohon memberi maklumat, bukti-bukti ataupun dokumen tambahan yang boleh dibezakan bergantung kepada mata pelajaran yang berlainan hendak diajarkan kepada pemohon. Mana dia tapis apa subjek kamu nak mengajar. Kalau kamu belajar tentang matematik, jangan pula nak pergi cerita tentang akidah. Itu maksudnya. Kan? Ini haru biru dunia kita. Bukan bermakna kata orang belajar matematik tu dia tak faham agama. Mana dia kena belajar agama juga. Belajar agama tak bolehlah baca seorang-seorang. Mana kaedah pembelajaran ada. Kan? Kemudian ketua pendaftar boleh selepas melakukan apa-apa penyiasatan yang difikirkannya perlu mengenai permohonan bagi mendapat permit mengajar, mengeluarkan permit mengajar dalam bentuk yang ditetapkan. Okey. Sesuatu permit mengajar adalah menyatakan mata pelajaran atau mata pelajaran yang boleh diajar. Ini di KPT. Seorang yang terkelan dengan keputusan ketua pendaftar menolak permohonan itu, mengenakan syarat atau itu, boleh merayu kepada menteri. Ini proses proses yang ada. Tapi yang ini saya tujukan kepada rakan-rakan di negeri-negeri yang kalau berkaedah pengurusan dan pengeluaran tauliah itu patut diperkemaskan. Seksyen 51 Akta IPTS 1996 ni saya nampak dia lebih kemas untuk menentukan tata caranya dan semua pihak faham. Dia apa dan apa. Dan satu lagi kenapa kita kata perlukan tauliah. Saya nak cerita begini saja. Orang belajar undang-undang, lulus LLB 4 tahun, dapat degree bachelor in law. Okey, selepas dia belajar, dia graduate tu, LLB tu, bolehkah dia buka firm? Tak boleh. Belum lagi. Dia kena pergi buat chambering, latihan guaman di firma yang bertauliah. Maknanya bila firma perundangan tu memang tauliah lah. Orang yang tak ada tauliah tak boleh buat. Selama 9 bulan. Syarat ni. Itu syaratnya. Syarat dia. Barulah dia layak bergelar dan diterima oleh Mahkamah Tinggi Melaya atau Mahkamah Sabah Sarawak, pergi Sabah Sarawak. Dan dia panggil call to the bar ni. Jadi baru dia layak menjadi peguam. Berbunyi peguam walaupun LLB dah ada. Tidak lulus chambering, tak apa, chambering tak boleh. Itu bagi LLB dalam negara. Kalau LLB di luar negara, dari UK ke mana-mana sajalah yang ni, bila dia balik Malaysia, dia kena menduduki peperiksaan CLP, Certificate Law Practice, selama 9 bulan. 9 bulan. Lulus baru boleh diterima apabila dia dah diterima oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Besar Malaya bagi Semenanjung dan Mahkamah Sabah Sarawak.
baru dia layak jadi peguam. Baru boleh nak buka form ke, nak kalau tidak ada itu tak boleh. Jadi kenapa kita bila kita kata belajar Islam ni, saya belajar bahasa Arab pun saya nak ceramah, boleh. Nak ceramah, bolehlah hafalan, tetapi fahamannya itu berbeza. Kita belajar secara formal ni, katalah belajar syariah, dia ada kaedah yang berbeza. Belajar usuluddin, belajar apa lagi? Ada tata caranya yang perlu dikonfirmkan balik. Bukan sekadar bila belajar ataupun hafal, semua boleh nak bagi ceramah saja. Ini yang kita kata, bukan saja dalam undang-undang. Nak jadi engineer, Syafiq nak jadi engineer. Ada dah graduate sudah. Dah confirm boleh jadi engineer, tak boleh. Dia mesti ada kursus lagi. Nak jadi accountant contohnya. Kecuali SCCA lah, sebab dia orang dari SCCA ni dia boleh ni. Tapi kalau orang yang degree in accounting, dia tak boleh jadi accountant. Tak boleh nak buka firm accounting. Sebab dia perlu juga diterima masuk dalam persatuan itu. Jadi inilah kita kata, jangan pula kita melihat itu sebagai suatu kekangan ataupun tindakan untuk menyukarkan. Tidak. Kerana di bawah tanggungjawab ni, pemerintahan negara, yang ketua agama ni adalah Tuanku Sultan ni, Islam ni nak dijaga supaya jadi betul tidak tersasar. Kita tak mau jadi haya-waya. Di hujung cakap begini, di utara cakap begini, di timur cakap begini. Akhirnya agama ini apa? Kan? Jadi inilah kita kata perlunya tauliah. Dan pada saya selalu suka sebut permit, bukan tauliah. Sebab tauliah tu orang faham kod lain. Bila permit ni lah permit mengajar. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para pendengar radio dan penonton pelayar di YouTube dan sebagainya. Terima kasih. Masya-Allah, itu dia, jelas dan juga senang faham apabila Tuan Zakaria memberikan kepada kita bagaimana prosedurnya, enactmentnya, keadaan yang terlibatnya. Kalau kita lihat di negeri-negeri tertentu ada cara kaedah pelaksanaannya, kan, kita kena faham di situ, dan ia tertakluk kepada Majlis Agama Islam negeri tersebut. Kita kena faham, okey, dan semoga dapat memberikan panduan kepada kita. Insya-Allah kita akan bertemu lagi Tuan Zakaria untuk sesi pertemuan yang akan datang dengan perbincangan yang lebih banyak lagi kita faham, insya-Allah. Okey. Jumpa lagi Tuan Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang terus ikuti kita menerusi rancangan syariah dan